Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kita lagi dalam Lean Six Sigma Yellow Belt Certification Program. Topik yang kita nak sama-sama bincangkan hari ini ialah brainstorming ataupun penjanaan idea. Baik, kita mulakan dengan belajar apa objektif pembelajaran penjanaan idea ini. Kita nak faham cara menjana idea kreatif. Okey, kita lihat beberapa konsep menjana idea. Jadi untuk mencari idea untuk penambahbaikan, kita boleh melakukan semakan terhadap amalan terbaik, best practice. Kita buat penanda aras, benchmarking, dan juga kita boleh melaksanakan perbincangan, brainstorming. Brainstorming ni ialah perbincangan, percambahan fikiran. Jadi ini ketiga-tiga cara yang terbaik untuk menjana idea penambahbaikan. Tapi tuan-tuan tahu tak, kalau kita tanya Google ataupun kita cari dalam YouTube, contohnya kita type best practice die casting. Okey, ini juga adalah cara yang diiktiraf untuk mencari, menjana idea untuk penambahbaikan. Jadi teknologi sekarang digunakan untuk melihat okey, apa amalan yang terbaik, apa penanda aras yang terbaik, okey, dan juga apa poin-poin perbincangan yang terbaik. Kita boleh gunakan segala macam, bukan sahaja buku, malah video-video, bahan-bahan bacaan di internet. Itu semua boleh kita gunakan sebagai untuk menjanakan idea penambahbaikan. Baik, sekarang kita mulakan dulu dengan belajar brainstorming. Okey, apa latar belakang brainstorming ini? Okey, ia pertama kali digunakan oleh syarikat periklanan di Amerika pada tahun 1941 untuk menjana idea. Jadi, idea di sebalik brainstorming ialah 2 atau 6 otak lebih baik dari satu. Lebih ramai, lebih baik. Jadi, brainstorming bermaksud gangguan minda. Okey, ini merujuk kepada status minda ahli pasukan. Apabila mereka melakukan perbincangan, mereka menjanakan idea. Itulah maksud gangguan minda tersebut. Jadi, ianya direka untuk menjana sejumlah besar idea secara spontan dalam persekitaran yang santai. Jadi, ini bermakna idea baru datang daripada pemikiran kreatif. Baik, untuk sesi brainstorming ini, apa persediaannya? Jadi, yang pertama ialah kita cari dulu saiz yang berkesan. Jadi, saiz yang berkesan ialah lebih kurang 5 hingga 10 orang. Okey, kita edarkan agenda terlebih dahulu 3-4 hari lebih awal. Jadi kita nak bentuk pasukan bersilang fungsi, cross function team. Sebagai contoh, kita ada team production, kita ada team maintenance, kita ada team engineering. Itu adalah cross function team. Yang seterusnya kita susun tempat duduk yang membolehkan perbincangan terbuka dilakukan. Jadi kita gunakan alat seperti carta selak ataupun papan hitam, papan putih untuk berkongsi idea yang dicadangkan. Jadi ada sedikit tambahan untuk sesi gangguan minda ini. Jadi sesiapa pun kecuali operator boleh panggil sesi brainstorming. Jadi kenapa pula operator tak boleh panggil sesi brainstorming? Sebab operator kerja mengikut SOP. Jadi SOP mengikut cycle time. Jadi orang lain selain daripada operator tersebut seperti team leader, foreman, yang tak ada SOP operasi kitaran kena ambil peranan untuk bantu operator melalui sesi brainstorming selesaikan masalah operator tersebut. Jadi kita lanjutkan perbincangan brainstorming. Okey, untuk menghasilkan sejumlah besar idea dengan mudah pada tema tertentu dalam keadaan yang menyenangkan. Apa syarat-syarat utamanya? Okey, yang pertama, kita katakan segala-galanya. Keragaman, kepelbagaian. Jadi segala-galanya mungkin. Sebut yang paling mungkin, kita sebut kuantiti. Okey. Kita tak mau perasaan emosi kita cuba kurangkan, tapi kita sebut kuantiti, benda yang boleh diukur. Okey, dan seterusnya kita nak mencedok idea orang lain. Okey. Kita copy idea orang lain tapi kita kembangkan idea tersebut. Okey, idea yang terbaik datang daripada
meniru apa yang orang lain dah lakukan. Kita tak nak reinvent the wheel. Kita tak nak bina semula roda. Kita guna saja roda tersebut. Okey, tapi kita manfaatkan cara ni, gunakan untuk membangunkan idea hebat kita sendiri. Kita gunakan idea tersebut untuk kembangkan lagi, kaizenkan lagi. Jadi ini ada dalam satu istilah Jepun yang dipanggil Yokoten. Nanti kita akan belajar berkaitan dengan Yokoten ini. Okey, yang seterusnya, syarat utama untuk brainstorming, jangan mengulas atau mengkritik atau menepis idea. Biarlah orang kata idea kita bodoh, tidak mengapa. Asalkan kita senaraikan semua idea. Tidak ada istilah idea bodoh, idea pandai, idea tinggi, idea kecil. Semuanya boleh, semuanya mungkin. Okay, sekiranya ini dapat dilakukan, insya-Allah kita akan mendapat sesi brainstorming yang terbaik. Seterusnya kita lihat pula jenis-jenis brainstorming. Okey. Okey, jenis yang pertama dipanggil bersistematik. Okey, apa maksud bersistematik ni? Okay, kita lihat gambar ini. Semua orang duduk dalam satu bulatan dan ada putaran. Jadi, satu orang, satu idea pada satu masa. Okey. Dan ini berterusan sehinggalah semua orang dah kehabisan idea. Jadi untuk sistem brainstorming bersistematik ini, kita pilih pemimpin dan penulis dan tetapkan peraturan dasar. Okey, kita beri idea mengikut giliran, contohnya mengikut arah jam. Berkesan apabila pasukan baru ditubuhkan. Jadi kita saling tak mengenal sangat antara satu sama lain. Ini sangat berkesan. Jadi semua orang wajib mengeluarkan idea masing-masing. Jadi itu adalah jenis brainstorming bersistematik. Okey, jenis kedua adalah jenis terbuka, perbincangan terbuka. Jadi caranya ialah kita pilih penulis, okey, pencatat, okey, menjanakan idea secara bebas dalam masa tertentu. Okey, cara ini biasanya digunakan apabila kerja berpasukan telah terbina. Maknanya kita kenal kita punya team member, kita tahu hati budi masing-masing, kita tahu perwatakan masing-masing dan kita laksanakan perbincangan, ya. Okey, ini adalah perbincangan terbuka. Okey, ada satu jenis lagi yang dipanggil penulisan otak, brainwriting. Ya, penulisan otak ini, apa maksud penulisan otak? Kalau kita tengok dekat carta ini, ada banyak nota-nota yang terlekat di board ini. Jadi kita tulis idea pada kad tanpa nama dan semak idea itu dengan semua ahli pasukan. Jadi macam mana kita gunakan apabila ada isu sensitif dibincangkan atau terdapat konflik dalaman yang serius. Okay, jadi kita tak nak paparkan nama siapa yang mencadangkan, tapi kita nak juga apa pandangan-pandangan semua orang. Jadi kita gunakan cara ini apabila contohnya tadi kita cakap ada isu konflik yang serius, ada orang yang ingin mendominasi sesi tersebut. Jadi cara ini lebih adil di mana kita semua dapat masih mencurahkan idea walaupun tanpa diketahui oleh ahli pasukan yang lain. Jadi itulah 3 cara yang biasa dibuat untuk sesi brainstorming bersistematik, terbuka dengan penulisan otak. Baik, sekarang kita nak bincangkan apa itu 10 perkara yang membunuh idea. Apabila kita melakukan perbincangan brainstorming, kalau kita keluarkan statement-statement ini, perbincangan akan tamat. Tidak perlu diteruskan. Kerana apa? Nanti kita akan lihat kerana apa. Okey, yang pertama. Kita dah cuba banyak kali dah. Yang kedua, tak ada seorang pun pekerja saya yang boleh buat. Yang ketiga, secara teorinya idea tu bagus, tapi praktikalnya mana? Okey. Bos takkan terima punya. Kalau betul idea tu baik, mengapa kita tak pernah buat? Ya, ini boleh untuk orang lain, tapi untuk kita berbeza sama sekali. Kita sudah pun lebih baik daripada orang lain. Kita hanya ada 24 jam sehari. Kita perlukan kelulusan Cik Bos.
saya pasti beliau akan menentang idea ini. Dengan angka ini, ia tak membuktikan apa pun. Jadi, saya harap tuan-tuan dapat tangkap. Okey, ini semua adalah kenyataan-kenyataan orang yang berfikiran negatif. Okey, sekiranya berfikiran negatif, tidak ada gunanya untuk dipanggil untuk melakukan sesi brainstorming. Semua pun tidak boleh. Semuanya akan membunuh idea, membunuh perbincangan. Jadi kita tidak akan bergerak ke mana pun. Tuan-tuan, bukan itu saja, bukan 10 perkara tadi sahaja. Tetapi yang sebenarnya dalam dunia ini ada banyak lagi yang membunuh idea. Kita tidak boleh buat, terlalu berisiko. Siapa yang nak bayar untuk long term? Sekarang nak buat macam mana? Ia terlalu rumit. Pekerja saya takkan faham. Ia takkan habis. Poin saya di sini ialah, kita akan sentiasa berjumpa dengan orang yang terlalu negatif dalam hidup kita. Terutamanya dalam sesi perbincangan. Jika anda menghadapi masalah begini, yang pertamanya bersabarlah. Okey? Bersabar. Tandakan statement-statement begini, orang yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan begini adalah negatif. Dan akui bahawa ini tak akan membantu perbincangan kita. Kedua, apa kita boleh buat? Kita boleh cabar pemikiran orang negatif ni. Okay, kita lakukan yang aktif. Sesuatu yang aktif untuk mengalihkan fokus kita. Okay. Kita tarik nafas dalam-dalam dan tunggu beberapa ketika sebelum bertindak balas. Ataupun tak perlu bertindak balas. Okay. Dapatkan konsultasi daripada pihak atasan anda. Okey, saya faham ianya tidak mudah, tetapi anda mempunyai talian hayat. Jadi kita kena bersabar. Jadi kenapa kena bersabar? Kerana Allah menyertai orang yang bersabar. Okey, janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kita. Jadi kita telah pun habis membincangkan berkenaan dengan brainstorming. Sila ulang video ini sekiranya anda perlu mengulang kaji, memahami topik yang ketinggalan. Sekiranya anda sudah puas hati, sila teruskan menjawab kuis. Okey, menjawab kuis pada link yang disediakan di dalam Google Classroom. Okey, sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.